Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita sambung bacaan kitab Fathul Majid karangan Asy-Syaikh Asy-Syahid. Di makna Asy-Syahid ini qutila syahidan. Itu mati syahid maksudnya dia dibunuh kerana mempertahankan tauhid. Ini syahid dunia maksud saya. Iaitu Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Itu cucu pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang telah dituduh dengan tuduhan yang berat masa tu. Kemudian ketika Ibrahim Pasha menyerang kerajaan Arab Saudi yang pertama dan telah menangkap Syekh Abdul Rahman bin Hasan, itu penulis kitab kita ni, dan dibawa mayatnya ke Turki ataupun Mesir. Kemudian mayat itu dia dibunuh, dibawa ke sana, dibunuh dengan kejam dan mayatnya digantung. Dia dikatakan ini balasannya bagi orang yang menentang kerajaan Uthmaniyah, dikatakan. Sedangkan masa tu kerajaan Arab Saudi tidak ada kena-mengena. Kerajaan Raja Saud yang pertama tidak ada kena-mengena, tidak ada konfrontasi langsung dengan Turki. Tapi atas fitnahnya golongan ahli bid'ah, tidak sukanya naiknya tauhid. Dia tak nak pengaruh dakwah tauhid ini berkembang, maka mereka telah membuat fitnah ke atas Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia termasuk orang yang saleh, dibangkitkan bersama para syuhada dan juga dibangkitkan bersama para salihin. Wa qad rakhasa fihi. Kita masuk pula dalam, kita sambung lagi. Kata penulis rahimahullah, kata al-Imam Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ain wal humma. Itu berkenaan dengan masih lagi dalam bab jampi. Sesungguhnya Nabi SAW telah memberi keringanan dalam ruqyah ini untuk mengobati penyakit ain ataupun juga sengatan kala jengking. Bahkan bukan sengatan kala jengking, apa saja binatang ataupun serangga yang berbisa yang dia boleh menyengat, maka termasuklah di dalam humah ni. Wal humah. Sebenarnya telah diterangkan dalam bab orang yang mengamalkan tauhid. Begitu pula beliau memberi keringanan dalam ruqyah untuk mengobati yang lain. Nah, maksudnya bukan hanya penyakit ain dan humah sahaja. Boleh jampi. Bahkan semua penyakit Nabi SAW jampi. Bahkan ada kisah dalam hadis riwayat Ahmad. Seorang wanita datang kepada baginda SAW dan dia kata anak dia ni mendapat gangguan. Dan apabila Nabi SAW memandang ke budak tersebut, dan nampak macam budak tu dia tak pandang, maksudnya pandangan mata dia dah berubah. Maksudnya telah diganggu dengan gangguan jin. Maka Nabi kata, ukhruj ya aduwallah. Ukhruj ya aduwallah. Keluarlah wahai musuh Allah. Keluarlah wahai musuh Allah. Maksudnya bukan sahaja jampi untuk masalah sengatan. Bila Nabi SAW ketika demam, datangnya malaikat Jibril. Kata, kenapa jadi dengan dia ni? Bahwa matbub, dia ni sakit. Man tabbahu, siapa yang telah menyebabkan dia sakit, iaitu Labid Al-Asam. Itu seorang lelaki yang geng dengan Yahudi, namanya Labid Al-Asam. Iaitu dia letakkan sihirnya pada telaga Nabi SAW. Nabi disihir. Maka malaikat pun ruqyahkan Nabi SAW. Jadi boleh juga kita kata ruqyah ni bukan hanya dalam bab sengatan ataupun kala jengking, boleh juga penyakit-penyakit yang lain. Ini berdasarkan hadis daripada Auf bin Malik. Dahulu kami meruqyah pada zaman jahiliyah, lalu kami menanyakan, wahai Rasulullah, apa pendapat kamu tentang itu? Beliau bersabda, tunjukkanlah kepadaku, maksudnya bacakan kepadaku ruqyahmu. I'ridu alayya ruqakum, a'ridu alayya ruqakum. Bacakan kepadaku ruqyahmu. Maksudnya tolong jelaskan apa jampi yang kau pakai ini. Maksudnya kena jelas maksudnya. Fa innahu la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak salah untuk kita ruqyah selagi mana tidak ada unsur syirik dalam ruqyah tersebut, tak ada unsur syirik dalam jampi tersebut. Dan kita sebut dalam kuliah lepas bahawa antara syarat ruqyah iaitu dia mestilah tidak ada unsur-unsur syirik. Lafaznya tak ada unsur syirik. Yang kedua, hendaklah lafaznya jelas, difahami. Pertama, lafaznya jelas. Yang ketiga, difahami. Yang ketiga,
difahami dalam bahasa orang yang diruqyahkan. Tak boleh dia ruqyah dengan bahasa Siam ke. Kalau dia orang Melayu tak faham bahasa Siam, dia ruqyah dengan bahasa Siam. Tapi kalau dia orang Siam, dia ruqyah dalam bahasa Siam, dia faham maksud ruqyah tadi, maka itu tak ada mengapa, boleh. Yang tak boleh tak faham. Kenapa? Kerana supaya tidak membuka pintu kepada kerosakan. Nanti orang tu dijampi dengan jampi yang syirik, lalu orang yang diruqyah itu tak dengar dan tak faham. Lalu dia pun terjebak sekali dalam perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khattabi Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah dan diruqyah oleh malaikat. Meruqyah iaitu ketika meruqyah para sahabatnya ketika dia sakit. Okey, sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri daripada ziarahi dia. Okey. Beliau menyuruhnya dan memperbolehkannya jika ruqyah itu dengan Al-Quran dan Asma'ullah, maka itu diperbolehkan, bahkan itu yang diperintahkan, iaitu tashaffi. At-tashaffi, talabus syifa, al-istishfa. Al-istishfa iaitu mengambil syifa daripada Al-Quran dan Asma'ullah, maka ini sunnah, bahkan diperintahkan. Akan tetapi dimakruhkan jika tidak dengan bahasa Arab. Maksud dimakruh tidak bahasa Arab, maksudnya kalau orang tu dia orang Arab, maknanya dia bukan dalam bahasa Arab, dimakruhkan. Kerana barangkali ada kalimat kufur dan syirik. Maksudnya merujuk kepada kalau orang Arab lah, sebab orang Arab dia tak faham bahasa lain, maka takut ada kalimat kufur. Jadi macam tu juga kita orang Melayu, kita tak faham bahasa Arab. Jadi kita tanya ustaz tu, Ustaz baca apa? Saya cakap saya baca Arab. Ya, apa Arab yang ustaz baca tu, boleh tak terjemahkan pada saya? Apa yang ustaz jampi? Orang kata, oh tak boleh, ini rahsia keluarga saya punya jampi. Khalas, tinggalkan. Jangan lagi berubat dengan orang tu. Bukan jangan lagi, terus tinggalkan dia, jangan berubat dengan dia. Itu boleh membuka kepada pintu syirik. Aku berkata termasuk dalam kategori adalah ruqyah dengan cara-cara jahiliyah. Ini juga. Okey, ruqyah cara-cara jahiliyah, cara-cara yang kufur. Ini dalil. Apa dia? Dalil tidak boleh kita gunakan cara yang syirik untuk kita nak buat ruqyah. Cara seperti ahli syirik yang kita huraikan sebelum ini, hadis Ibn Mas'ud. Jazahumullahu khairah. Terima kasih kepada yang hantar nota. Ada 20 faedah daripada hadis tersebut. Jadi antara faedah yang disebutkan adalah tidak boleh kita ruqyah dengan orang kafir seperti orang Yahudi dalam hadis sebelum ni. Dan bahawa hal itu dapat menolak bala dari mereka. Naam. Mereka yang meyakini bahawa hal itu dari jin dan pertolongan mereka. Seperti ini pula Al-Khattabi bilang. Jadi kat sinilah syiriknya jahiliyah. Syiriknya orang boleh jatuh syirik dalam masalah tangkal ni, dalam masalah ruqyah ni. Nombor satu, kalau diiktiqad bahawa ruqyah itu sendiri yang menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Itu nombor satu lah. Maksudnya dia kata istiqlal. Boleh dia itu sendiri yang boleh menghilangkan manfaat dan mudarat. Itu menjadi syirik akbar. Okey. Yang kedua, dalam lafaznya tadi tidak ada unsur-unsur syirik. Yang ketiga, tidak ada tasyabbuh dengan orang kufar dalam cara nak menghasilkan jampi ataupun seumpama dengannya. Tak ada tasyabbuh. Yang keempat, tidak boleh ada pergantungan hati. Tak ada pergantungan hati. Dan tidak ada unsur-unsur syirik lah tadi. Seperti meminta hal pertolongan jin contohnya. Okey. Naam. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala berkata, setiap nama yang tidak dikenal, seseorang tidak boleh menggunakannya sebagai ruqyah. Tak boleh. Ya Abu Bakar, tanah. Ya Umar, api. Ya Uthman, angin. Ya Ali, air. Ini saya boleh tengok sini. Ada seorang sahabat kita. Menangis dia. Dia menangis sebab apa? Dia datang kat Islam Taklim. Kata Ustaz, dia tunjuk kat saya kertas. Kata Ustaz, ini isteri saya letakkan di bawah bantal saya, dalam bantal saya. Menangis dia.
Okey, dia tak sangka betul. Dia kata betul ke isteri yang buat, kata dalam rumah tak ada orang lagi dah. Dia dengan isteri dia sahaja. Bila tengok kertas tu, pertama sekali ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawah Bismillahirrahmanirrahim tu, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim tu terbalik. Kalau ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun, alif, lam, ra, ya, ha, ya, mim, dia terbalikkan. Okey. Macam katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, yang ini berlaku. Ini depan mata saya sendiri yang berlaku. Dia buat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia buat sini. Mim, ya, digabungkanlah. Mim, ya, ha, mim, ya, ha, ra, lam, alif. Ar-Rahim tadi. Lepas tu nun, mim, ha, ra, lam, alif. Ar-Rahman. Kemudian ada nombor. Lepas tu dah buat macam ni, bawah tu ya Abu Bakar. Lepas tu dalam kurungan, saya tak ingatlah apa, tapi saya lebih kurang tanah, katakanlah tanah. Ya Umar, api. Ya Uthman, air, angin, apa tak kisahlah. Ya Ali. Kemudian bawah tu ada Quran lagi, ada surah Yasin. Sekali lagi dia tuliskan surah Yasin tu mula-mula betul. Bawah tu dia terbalikkan surah Yasin tu. Allahu musta'an. Saya kata ini tangkal, confirm tangkal. Dan termasuk tangkal yang syirik, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, sebab apa kufur? Dia terbalikkan ayat Allah. Itu tanda benda itu kufur. Yang kedua, dia menyeru nama yang tak dikenali. Oh, Abu Bakar ni bukan Abu Bakar As-Siddiq ke? Kalau Abu Bakar As-Siddiq, kenapa ada golongan tanah pula tu? Apa benda kena-mengena Abu Bakar As-Siddiq dengan tanah? Sebenarnya kamu seru jin tanah agaknya ni. Yang kedua, kalau Abu Bakar As-Siddiq sekalipun, kamu boleh ke seru ya Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq? Mana boleh suruh orang mati. Suruh orang mati syirik. Suruh orang mati dalam keadaan untuk minta tolong. Itu syirik. Okay. Innal ladzina tad'una min dunillah ma yamlikuna min qitmir. Maksudnya orang yang kamu seru Allah Ta'ala tidak memiliki walaupun kulit biji kurma. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu menyeru mereka, mereka tak dengar doa kamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau mereka dengar sekalipun, mereka tak mustajabkan. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat mereka akan kufur dengan kesyirikan kamu. Wala yunabbi'uka mithla khabir. Nah. Jadi kena faham, tidak boleh menyeru nama yang tak dikenali. Ya Saqaqun. Okey, saya tak ingatlah. Okey. Dalam kuliah yang lepas kan. Ya Bulia bin Mulkan. Ya Bulia bin Mulkan. Siapa yang diseru tu? Terlebih lagi kalau ia menyeru dengannya meskipun ertinya diketahui. Pun sama tak boleh juga. Maksudnya menyeru kepada yang si mati tadi. Kerana berdoa kepada selain bahasa Arab adalah dimakruhkan. Namun diberi keringanan bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab dengan baik. Tak ada masalah. Adapun menjadikan kata-kata yang bukan bahasa Arab sebagai syiar agama, maka itu bukan daripada Islam. Masya Allah. Seperti nak gunakan bahasa Jawa sebagai bahasa rasmi Islam. Seumpama dengannya. As-Suyuti berkata, Imam Suyuti kata, para ulama sepakat atas diperbolehkannya ruqyah dengan 3 syarat. Hendaklah dengan firman Allah, dengan asma' dan sifat-sifatnya, dengan bahasa Arab. Okey, pertama. 1. Ini pertama sekali dengan Quran dan sifatnya. Yang kedua, dengan bahasa Arab yang diketahui ertinya. Maksudnya kalau dia orang Arab, bahasa Arab yang diketahui ertilah. Tapi kalau kita orang Melayu, bahasa Melayu yang diketahui ertinya. Dan hendaklah diyakini bahawa ruqyah yang pada dasarnya tidak dapat memberi pengaruh, akan tetap pengaruh itu adalah kerana takdir Allah. Maksudnya bukannya, nombor 2 lah ni, bukannya ruqyah itu dia sendiri menghasilkan. Dia hanyalah dengan izin Allah. Dia adalah asbab. Ruqyah itu hanyalah asbab. Macam juga kita makan ubat. Lepas tu kita sebut tadi, tidak boleh ada pergantungan. Tidak boleh ada pergantungan hati. Tidak boleh ada pergantungan hati. Okey.
Jadi kalau kita boleh buat kesimpulan lah, kita kumpulkan banyak-banyak tu supaya kita senang faham. Supaya kita senang point to straight to the point. Jadi ruqyah yang dibenarkan apa dia? Ruqyah yang dibenarkan. Jadi kita tulis sini. Pertama sekali yang dengan Al-Quran. Ini yang paling bagus lah. Yang kedua dengan sunnah. Dengan apa-apa lafaz yang tidak ada syirik. Boleh. Ini Nabi kata ali sahabat tadi kata, ya Rasulullah, kami dahulu masa zaman jahiliah kami ruqyah. Boleh tak kami amalkannya sekarang? Nabi kata, bentangkan ruqyah kamu. I'ridu alayya ruqakum. Bentangkan ruqyah kamu. Fa innahu la ba'sa bir ruqa ma lam yakun syirkan. Tidak mengapa kalau tidak ada syirik. Yang keempat, jelas maksudnya. Jelas maknanya. Yang kelima, tidak ada unsur syirik dalam lafaznya. Dah sebut tadi. Dalam menghasilkannya. Tadi lafaznya. Dalam lafaz. Tapi nak hasilkannya. Contohnya nak hasilkan tadi tu ada unsur syirik. Ini lafaz dia. Ini nak menghasilkannya. Maksudnya diseru. Okey. Dalam menghasilkannya. Yang keenam, tidak i'tiqad. Ia memberi manfaat sendiri. Yang ketujuh, tidak. Yang ketujuh, tidak daripada orang kufar. Yang ke-8, tidak ada tasyabbuh dengan kufar. Tasyabbuh. Yang ke-9, tidak bergantung hati padanya. Jadi kita buat kesimpulan macam inilah. Ruqyah yang dibenarkan dalam Al-Quran atau sunnah atau apa-apa yang tidak ada syirik, yang jelas maknanya tidak ada unsur syirik dalam ni, tidak i'tiqad yang beri manfaat sendiri, tidak daripada orang kafir. Boleh kita tambahlah orang kafir, orang syirik, ahli bid'ah. Jangan pergi ke ahli bid'ah untuk minta ruqyah. Tidak ada tasyabbuh dengan kafir, tidak bergantung hati pada Allah, tapi tidak bergantung hati tetapi hanya pada Allah. Maksudnya tidak bergantung hati pada jampi tadi. Maksudnya bukan dia kata kalau tak ada jampi ni habislah aku. Tak boleh, tak betul. Hatinya hendaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakkal 'ala Allah. Sebab itulah alladzina la yastarqun wa la yataun. Ya, wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itulah sekali mereka bertawakal kepada Allah. Kat sini maksudnya tawakal pada Allah. Okey. Naam. Ini ruqyah yang dibenarkan. Ini ruqyah yang dibenarkan. Baik. Seterusnya. At-tamaim. At-tamaim. Inna ruqa wa at-tamaima wa at-tiwalata syirkun. Ke hadis kan? Inna ruqa wa at-tamaima wa at-tiwalata syirk. Boleh mendefinisi dengan at-tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-auladi 'anil 'ain. Sesuatu yang dikalung di leher anak-anak untuk menangkal atau menolak ain. Ini tangkal lah. Tadi jampi, yang ni tangkal pula.
Al-Khalkhali berkata at-tamaim adalah jamak dari tamimah. Sesuatu yang dikalungkan di leher anak yang berupa kantung berjahit berisi rajah atau tulang untuk menolak ain. Ha. Macam wafak lah. Macam wafak. Mesti orang letak wafak. Ya, wafak. Perbuatan ini dilarang kerana tidak ada dapat menolak kecuali Allah. Dan tidak. Nampak ni Syekh kata. Ni Syekh Abdul Rahman bin Hassan juga dalam Durrun Nadid kata apa? Lafaz-lafaz yang tak boleh, nampak ni. Iaitu seperti perkataan guru-guru tarikat sufi. Karkadin, kardadin, dahdihi, asbauhat, ashbawat, ahya, syarahia, jaljalut. Okay, dan ucapan lain bahawa menurut mereka adalah zikir kepada Allah. Ini semua bukan berasal dari agama Islam. Kerana Islam diturunkan dalam bahasa Arab yang nyata. Sedangkan ini adalah perlainan. Ini menunjukkan bahawa asal usul tarikat itu daripada tipu daya orang Yahudi, India, Parsi dan Yunani. Mereka melakukan tipu daya kepada kaum muslimin sehingga mereka dapat memecah kaum muslimin kepada berbagai kelompok. Dan mereka mengisi hati kaum muslimin dengan kesyirikan dalam uluhiyah dan rububiyah. Sehingga akhirnya mereka dapat mencapai tujuannya, iaitu diserahkannya negara Islam. Maksudnya dijatuhnya negara Islam. Allahul Musta'an. Nampak ni lafaz. Lafaz pelik-pelik. Karkadin, kandadin, dahdihi, asbauhat, ahya, syarahia, jaljalut. Ini semua yang repeat semua ni. Okey. Antara lagi yang saya pernah tengok yang ditampal dekat depan pintu. Doa Nabi Sulaiman kononnya. Wahai jin, sekian. Dia seru. Juga tak sahih. Okey. Ayat tadi apa tadi? Tekan tu kat atas ni. Dan tidak ada dapat menolak kecuali Allah dan tidak dibenarkan meminta untuk menolak penyakit kecuali dengan menyebut nama Allah, asma'nya dan sifat-sifatnya. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'ani farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi apabila dikalungkan itu berisi pada ayat suci Al-Quran. Ini maksud dia. Kalau tangkal daripada ayat suci Al-Quran, boleh tak? Sebagian salaf memberikan keringanan dalam hal ini. Dan sebahagian yang lain tidak memperbolehkan dan memandangnya termasuk hal yang dilarang. Di antaranya Ibnu Mas'ud. Ketahuilah, para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in serta setelahnya berbeza pendapat dalam hal boleh atau tidaknya memakai tamimah yang dibuat daripada Al-Quran. Asma'ullah dan sifatnya. Bab ni khilaf. Kita boleh kata hukum ni syirik. Sebab apa? Sebab kalau mereka minta perlindungan daripada ayat Quran, tak ada masalah sebab ayat Quran itu bukan makhluk. Ayat Quran itu kalamullah. Ayat Quran itu kalamullah. Dan boleh tak minta berlindung dengan kalamullah? Boleh. A'udzu bi kalimatillah. Sebab kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu sifat Allah. Okey. Cuma yang tak boleh kita seru sifat Allah, tak boleh. Ya Sami Allah. Ya Sam Allah. Ini tak. Ini sebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangan kita seru sifat Allah. Ya Sama Allah. Kan? Ya Basar Allah. Tak boleh. Ya Ilm Allah. Ini tak boleh. Ini bid'ah. Okey. Ketahuilah bahawa para ulama. Tapi kalau kita berlindung dengan ayatnya boleh. Sebab kita bukan kata wahai ya kalam Allah. Kita kata a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan kalimah Allah. Boleh. Bahkan itu sunnah kan. Ketahuilah para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in dan serta setelahnya berbeza pendapat dalam hal boleh atau tidaknya memakai tamimah, tangkal yang diperbuat dari Al-Quran, asma'ullah dan sifat-sifatnya. Sebab mereka memperbolehkannya, itu Abdullah bin Amr bin Al-As dengan riwayat Aisyah yang zahir. Ini pula pendapat Abu Ja'far Al-Baqir, cucu Nabi SAW, dan Ahmad dalam satu riwayat daripada beliau. Mereka memahami hadis tamimah bahawa dimaksudkan tamimah adalah dalam terdapat unsur syirik. Jadi maksud Nabi, inna ruqa wat tamaima wa tiwala syirik. Sungguhnya ruqyah, jampi, wat tamaim, tangkal, dan tiwalah, iaitu kerang-kerang, love potion, syirik. Itu ialah tamaim yang bukan daripada ayat Quran. Mereka faham macam tu.
Ada kelompok lain yang tidak memperbolehkannya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Pendapat ini zahir juga daripada Huzaifah bin Al-Yaman, bin Uqbah bin Amir, Abdullah bin Amir bin Uqaim dan juga sekelompok tabi'in. Dan mereka adalah para sahabat Ibnu Mas'ud, anak murid Ibnu Mas'ud. Dan Ahmad dalam satu riwayat dipilih oleh kebanyakan pengikut dekatnya. Dan dimantapkan pula oleh ulama-ulama mutaakhirin di kalangan mazhab Ahmad. Mereka berdalil dengan hadis ini dan yang semakna dengannya. Maksudnya pakai hadis yang sama juga. Iaitu kita ambil umum lafaz hadis. Pak Nabi kata at-tama'imah, apa saja bentuk tangkal. Maka Nabi tidak menspesifikkan. Jadi kaedah dia iaitu apa dia? Segala bentuk lafaz yang umum dikekalkan keumumannya, tidak boleh dikhususkan melainkan dengan dalil yang jelas, maksudnya dalil yang sahih. Tak boleh nak khususkan perkara yang umum melainkan dengan dalil juga. Ini menurut sebahagian ulama. Dan mereka alasan, okey kita tengok kat sini ada cantik ni. Ada nota kaki nombor 3. Dia kata riwayat oleh Amr al-As. Oleh Abdullah bin Amr al-As. Dia kata dia kata boleh. Tapi sebenarnya kalau kita tengok tafsiran ni, nampak ni, Syekh bagi penafsiran yang cantik. Dia kata apa? Riwayat tentang itu adalah lemah. Yang kata Abdullah bin Amr al-As kata boleh tu. Dan tidak pula menunjukkan terhadap isu yang kita sedang bincang. Dalam riwayat tersebut, Ibnu Amr waktu itu mengajarkan hafalan kepada anak-anak yang besar-besar. Dan dia menulisnya di papan serta menggantungkannya di leher anak-anak kecil. Maka secara zahir waktu itu dia menggantungkannya di papan supaya anak-anak kecil menghafalnya. Bukan kerana tamimah, bukan sebab tangkal. Ini disebut. Kerana tamimah ditulis di kertas, bukan di papan. Lauh. Mana tulis besar-besar. Okay. Maka dengan dalil bahawa dia mengajarkan hafalan kepada anak-anaknya yang besar-besar, bagaimanapun juga ini adalah pekerjaan peribadi Abdullah bin Amr. Kalau katakanlah iyalah dia buat untuk tangkal, maka itulah pendapat Abdullah bin Amr. Dia tidak meninggalkan hadis Rasulullah SAW dan perbuatan besar sahabat yang tidak mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Amr al-As. Mungkin nanti itu ijtihad dia. Tapi kita kata alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Bukanlah sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin tak buat. Dan dia bergantungkan untuk menghafal Al-Quran. Untuk hafal Quran. Macam kita lah, orang pergi umrah kan dah digantung buku doa kat leher tu, orang pergi haji. Untuk dia baca. Dan masa tu pula kita kena ingat zaman tu mushaf tu tak ada. Sampai sekarang masih lagi di negara Afrika, orang nak hafal Quran dia salin di atas papan. Dah hafal baru dia padam. Salin balik. Miskinnya. Apatah lagi pada zaman tersebut. Dia lepas atas papan, gantung kat leher supaya tak hilang. Jadi budak tu sentiasa baca. Nah, yang ni nak menjawab kepada pendapat yang kata Allah bin Amr al-As kata boleh. Aku berkata, Syekh Abdul Rahman bin Hasan kata, inilah pendapat yang benar. Maksudnya tak boleh. Hal itu dikarenakan berdasarkan 3 hal. Pertama, kerana larangan tersebut bersifat umum. Maksud Nabi kata, innar ruqa, sungguhnya jampi, wati walata, dan tangkal. Innar ruqa wat tamaim wati walata syirkun. Maka syirik. Nabi tak kata illa, melainkan sekian. Tidak dikhususkan dengan ucapan Nabi, tidak juga dikhususkan dengan perbuatan Nabi SAW. Yang kedua, menutup pintu jalan sadduz zari'ah, di mana hal itu akan merembet kepada pergantungan, akan membawa kepada pergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Mula-mula dia pakai tangkal, tak apalah ini ayat Quran apa semua. Lalu bila dia katakanlah dia selamat daripada aksiden, hati dia bukan tergantung pada Allah Subhanahu wa taala atau pada ayat Quran itu tadi, tapi pada tangkal tali yang ada pada tangannya. Maksud baik aku ada tali kat sini kat tangan aku ni. Itu sadduz zari'ah tadi. Asalnya kononnya untuk Allah, pada sifat Allah Ta'ala. Akhirnya hati itu tergantung bukan pada ayat tu, pada tali tersebut.
pada papan tersebut atau seumpama dengannya. Dia menutup jalan pada syirik. Okay. Yang kedua, dia menutup jalan kepada orang yang jahil, menganggap bahawa nampak orang alim pun pakai tangkal sebab dia bukan tahu buat apa dalam tangkal tu. Betul tak? Katakanlah saya pakai tangkal lah. Katakanlah saya pakai tangkal. Saya duduk jaja pergi sana sini, saya pakai tangkal. Rupa tangkal. Tangkal saya tu ialah tangkal ayat Quran. Tapi kalau orang yang jahil datang dari jauh tengok, lah ustaz pakai tangkal. Ngam lah boleh pakai tangkal. Betul tak? Jadi buka kepada menutup pintu satu pada pemakainya melampaui batas yang sepatutnya dalam masalah i'tiqad pada tangkal tadi. Yang kedua, menutup jalan orang lain yang jahil. Nanti kata, ustaz pun boleh pakai tangkal, aku boleh pakai tangkal lah maksudnya. Apatah lagi zaman sekarang ini, zaman di mana teknologi orang boleh adjust, orang boleh edit. Katakanlah saya pakai tangkal, orang tu edit tangkal tu, buatkan nampak gambar tu serupa dengan tangkal ahli bid'ah contohnya. Tersebar tak? Kemudian tersebar, viral. Kemudian barulah ustaz nak jawab. Ustaz nak jawab, Facebook dia 20 orang dia tengok. Jangan dia punya bid'ah dah tersebar dekat, dah viral, dah jadi 1,000 ataupun 2,000 viewers dah tengok. Allahul musta'an. Sebab itulah saddun lizzari'ah. Saddan lizzari'ah. Menutup pintu kepada bid'ah. Naam, ketiga, jika hal itu digantungkan, maka orang bawahnya akan menghina saat dia melakukan hajat, istinja. Yalah, kalau dia ketangkal gantung kat badan dia pergi toilet, dia pergi benda-benda yang kotor dan seumpama dengannya, ila akhirih. Jadi dia menghinakan benda tersebut. Renungkanlah hadis-hadis yang adil dan apa yang dilakukan oleh para salaf. Maka jelas bagi anda betapa asingnya ajaran Islam di masa semacam ini. Zaman Syekh ni 200 tahun yang lepas. Kalau dia terasa terasingnya agama Islam yang benar, apatah lagi zaman kita. Khususnya jika anda mengetahui satu penyimpangan yang besar dilakukan oleh banyak orang setelah masa-masa utama, iaitu setelah generasi yang utama, itu as-salaf, iaitu mengagungkan kuburan dengan membuat masjid-masjid di atasnya, memusatkan hati dan wajah kepadanya, mengarahkan seluruh doa, harapan, rasa takut dan segala macam ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kuburan itu. Jadi kalau pakai tangkal macam ni pun dilarang dalam syarak. Apatah lagi memang bergantung harap pada kuburan terus. Ini lagi teruk, kata Syekh. Ini firman Allah Taala, janganlah kamu menyembah yang tidak menyembah. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan, masa kamu termasuk orang yang zalim. In yasaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yamsaska bi khairin fala rada li fadlih. Maka siapa yang jadi jika Allah menimpakan satu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada dapat menghilangkannya kecuali dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberi kebaikan itu kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba, dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat sudah dengan ini sangat banyak dalam Al-Quran. At-tiwalah. Maaf, saya baca laju-laju. Jadi siapa ada kitab boleh rujuk. At-tiwalah, sebab ni kitab ni tebal. Kalau saya baca slow-slow nanti tak khatam kitab ni. At-tiwalah, penulis di sini dengan tiwalah pula apa dia? Syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajula ila imra'atih. Iaitu sesuatu yang dibuat dengan anggapan bahawa hal tersebut dapat membuat isteri mencintai suaminya dan seorang suami mencintai isterinya. Love potion lah. Kononnya jampi ataupun tangkal yang dipakai kononnya nak bagi kuat kasih cinta sayang antara suami isteri atau bukan suami isteri, seumpama dengannya. Okey. Dengan inilah Ibnu Mas'ud meriwayat perawi hadis menafsirkannya. Sebagian diriwayatkan oleh Sahih Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Para sahabat bertanya, wahai Abu Abdurrahman, iaitu Ibnu Mas'ud, ruqyah dan tamimah itu kami tahu, apakah itu tiwalah? Ia menjawab, sesuatu yang dibuat oleh para wanita untuk sentiasa mendapat mendapat cinta dari suami mereka. Mendapat nasi pula. Sebab apa saya dalam kepala saya tiba-tiba muncul perkataan nasi kangkang. Macam tu jugalah. Nasi kangkang, orang Melayu famous istilah nasi kangkang. Kononnya supaya suami dia tunduk pada dia.
Lebih kurang samalah ni. Al-Hafiz berkata, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, tiwalah adalah sesuatu yang digunakan perempuan untuk membuat suami yang tertarik untuk mencintainya. Dan itu termasuk semacam sihir. Dia panggil sihir al-atfu. Sihir ni nanti kita akan belajar babnya. Sihir ni ada dua. Satu sihir al-atfu, satu sihir as-sarfu. Satu sihir menyebabkan orang rasa benci. Satu lagi sihir menyebabkan orang rasa cinta. Ini termasuk dalam sihir menyebabkan rasa cinta. Nah, okey. Dia tak pandai layan suami, so dia nak pakai sihir. Nak pakai sihir. Atau biasanya orang yang jahil lah buat benda ni. Okay, macam tadilah, sahabat kita menangis dia. Dia tengok ada isterinya letakkan tangkal tadi kat dia. Anak kata tak apa, sabar dulu, jangan terus hukum. Dia nasihat dia dulu, mungkin dia faham salah ataupun dia ada niat yang tak betul. Tanya dulu kenapa dia buat macam ni. Hal itu termasuk syirik yang dimasukkannya untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Satu tepat. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbil alamin. Okey. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.